Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, sebagai seorang content creator, selain daripada kelengkapan kamera, lensa, skrin, lampu dan juga studio yang cukup bagus, audio adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Yes, mikrofon tau. Dengan adanya mikrofon yang bagus, dia mampu untuk membantu pendengar-pendengar untuk mendengar kita punya penyampaian dengan lebih baik sekali lah. Dan kalau tanya pada aku, currently aku menggunakan DJI mikrofon yang berharga RM1,500. Memang mantap, memang padu, cumanya harganya RM1,500. Mungkin bukan untuk semua orang, especially kepada content creator yang baru nak bermula. So dalam video kali ni aku nak bawa kepada korang Komica Vimo C. Ini adalah C3. C3 ni adalah korang akan dapat 2 transmitter dan juga 1 receiver beserta dengan charging case dia. Di mana untuk Komica Vimo C ni, dia bermula daripada tanda harga RM259 hinggalah RM399 untuk full set yang macam ini. Menjadikan dia hanyalah lebih kurang daripada suku bermana DJI mikrofon aku, dengan fungsi kita nampak lebih kurang sama. Sama tak sama? Jom kita unbox dulu, nanti kita akan buat sedikit perbandingan. Bukan kita nak bandingkan antara yang RM1,500 dengan RM400. Kita just nak justifikan how much the differences, if any, in this both of the microphone. Let's go. Jadi macam korang nampak, inilah dia kotak dia. Actually Komica ni adalah salah satu jenama yang aku pernah pakai dulu jugalah sebelum mikrofon Sennheiser dan juga this DJI mic ni. So aku stick dengan DJI mic ni sebab apa? Buat masa sekarang audio ni cukup bagus, kualiti dia cukup bagus. Dari segi dia punya receiving condition pun cukup stabil lah. Alright, so dekat dalam korang akan dapat kotak begini. So dekat dalam korang akan dapat satu bekas yang begini. Oh nice. Actually really nice. Tak silap aku DJI aku beli dulu tak ada benda ni tau. DJI dia dalam dia punya kantung pouch dia. Tapi tak apa, kita tengok sekejap lagi. So dekat bawah ni korang akan dapat dia punya stiker. Ada stiker dan juga documentation ni lah. Alright. So kalau kata korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan daripada Pixel Distribution lah. Harganya RM399 untuk full set ni lah yang C3 ni. Alright, warranty card. Dan ini adalah stiker Komica lah. If let's say korang nak tampal dekat motor ke, dekat komputer ke, boleh, tak ada masalah. Jom kita buka yang ini. So first thing first, untuk harga RM399 korang dapat this fabric hard shell, kita panggil lah hard case lah. Hard case bagi aku cukup menarik. So dekat dalam ni korang ada banyak kabel. Kita keluar dulu semua. Okay, and then korang dapat dia punya casing dia. Okay, kecil. Alright, so jom kita buka ni dulu. Okay guys, inilah dia punya charging case dia lah, merangkap sebagai power bank dia untuk this Komica Vimo C3. Alright, sizing luas boleh dikatakan cukup kecil. Kalau nak put side by side, ini adalah aku punya DJI mikrofon aku. Sama juga 2 transmitter, 1 receiver. Jadi lebih lebar lah. Tapi dari segi ketebalan, ketinggian lebih kurang sama saja. Yang ini dia punya material dia memang rasa macam solid, not so hard punya plastik. Quite nice. This one memang nampak ataupun rasa macam hard plastik sikit lah. Tapi untuk price point ni aku boleh katakan acceptable. Kemudian kat dalam kalau kita buka, alright, macam aku cakap tadi, kita akan dapat 2 transmitter, 1 receiver. Alright, bila korang keluarkan, casing ni memang jauh rasa lebih ringan lah. Kalau macam DJI mic ni, korang keluarkan mikrofon dia punya casing ni still berat tau. Mungkin dia punya battery capacity dalam tu besar macam tu. Tapi yang ini bila korang keluarkan memang rasa sangat-sangat ringan. Dia ada indicator bar dekat situ untuk kapasiti yang tinggal dekat dalam ini, which is nice. Type C dekat bawah. Right, Vimo C. Dan untuk dia punya unit dia macam ni. Okay, kalau tanya pada aku, sizing wise dia lebih kecil sikit daripada DJI mic. Ringan banyak daripada DJI mic. Dari segi penggunaan dia kata boleh guna sampai 20 jam tau. Cuma I'm not sure 20 jam sekali guna ke apa. Nanti kita akan cuba tengok. Dan dekat situ ada satu indicator light lah, warna biru, brand Komica. Dan dekat sini ada dia punya mikrofon dia untuk direct punya input. Okay, bawah ni ada type C. Okay, one thing yang aku suka sama macam DJI adalah dia memberikan kita option untuk sama ada kita nak charge dekat dalam casing ataupun kita nak charge satu-satu kalau perlu. So which is bagi aku ini adalah bagus. So dekat belakang ni dia gunakan clip untuk korang sangkut dekat korang punya baju. So ada dia punya mute ataupun on off button. Ini adalah dia punya noise cancelling punya button dan juga gain rasanya. Alright, so far itu saja button yang ada. Dia ada 2 button berbanding 3 pada DJI mic. Cumanya satu benda yang aku suka tentang DJI mic ni, macam korang boleh nampak kan, dia ada satu method magnetic tau, di mana dekat belakang ini dia adalah besi dan dia ada bagi satu magnet macam korang nampak sekarang ni. Dia boleh korang masuk macam ni lah. Jadi dia tak ada dah nampak tergantung kat sini. Untuk yang ni korang nak tak nak korang terpaksa kepit jugalah. Tapi for the price bagi aku ini adalah satu benda yang conventional lah, bukanlah satu benda yang downside sangat pun. Alright, kemudian ini adalah dia punya receiver lah yang korang akan pasang pada korang punya device. Dan dia ada paparan dekat sini. Which is bagi aku really good. Dia punya coating kat sini macam ada matte punya coating tau. So I believe kalau dalam pancaran matahari dia tak silau lah. So mono, volume dia kat sini. So korang boleh kawal volume A, volume B. Dan juga
mode dia dekat sini lah. Cumanya ini bukan touchscreen lah. Macam DJI adalah touchscreen lah. Yelah for the price lah kan. So yang kat sini kalau korang tekan 1, 2, 3, 4, 1. So dah ada 4 level of volume. So kita buat 3 macam tu. Stereo ataupun mono. Kalau anda kata korang masukkan salah satu kat dalam ni, adakah dia akan menjadi mono? Okay, kita terus simpan. So bila mana kita simpan saja, dia tak ada lah. Yang lagi satu tak bergerak tapi dia still menyala kat sini lah. Yang ni mute. So mode dia still lagi stereo. So kalau korang nak tukar kan, korang tekan sini, dia akan jadi safety, mono, stereo. So dekat situ ada indicator bar dia. Cuma indicator bar dia tak bagi tahu berapa persen. Dia hanya bagi tahu bar macam tu lah. Alright, so dekat sini juga ada output dia lah untuk korang connectkan korang punya jack kepada kamera korang ataupun jack kepada peranti-peranti korang lah. Alright, ada Type-C untuk pengecasan, optional, dan juga Type-C untuk kalau korang nak monitoring audio dia lah. So dia menggunakan Type-C. Kalau macam DJI tu dia adalah jack to jack juga. Alright, so itu adalah salah satu perbezaan je lah. The rest tak ada apa-apa. So ini adalah dia punya receiver. So dekat sini kita ada banyak connection, banyak kabel. So bila pasal kabel ni, berdasarkan pengalaman aku lah, korang kena check betul-betul tau. Kadang-kadang ada kabel yang berlainan fungsi, TTRS lah, TR2S lah, TTTR lah, macam-macam benda lah. So pastikan bila korang nak pasang, korang pakai kabel betul. Otherwise nanti balik-balik rumah rupanya audio tak record. Alright, so ini kabel pengecasan Type A to Type C. Dan ini adalah dia punya windbreaker dia lah. Kita panggil dead cat dia lah. Kalau korang nak kurangkan bunyi angin tu, korang boleh pasang kat sini. So dia akan jadi begini. Alright. Okay. Kemudian kita ada lagi. So ini adalah dia punya Type-C to jack dan juga Type-C. So korang boleh charging. Dalam masa sama korang boleh audio monitoring. Bagi aku bagus dia bagi benda ni. So tak perlu korang nak mencari-cari. So another dead cat ataupun another windbreaker bagi macam tu kan. Windbreaker tu baju. And then kita punya connection lah. Ini adalah jack kepada jack lah. So untuk yang ini, kalau let's say korang nak sambungkan kepada telefon, boleh tau. Tapi korang kena ada dia punya converter ataupun adapter lah. Sama ada lighting to the jack ataupun Type-C to the jack lah. Tapi yang ini aku rasa boleh pakai kot. Ini Type-C to the jack ni boleh pakai. Alright. Tapi dia tak ada untuk iPhone lah. Nanti kita akan mungkin cuba juga. Alright. So untuk itu, aku akan do my study first. Nanti kita akan jumpa dekat lapangan untuk kita cuba melihat kemampuan untuk Comica Vimo C3 ni. Pergi tak pergi dan how far it stack up untuk berlawan dengan DJI mic berharga RM1,500 comparing RM399 ni. Let's go! Okay guys, sekarang kita nak keluar. Sambil-sambil tu kita test mikrofon Comica Vimo C3 ni lah. Tapi sekarang kita pasang dulu aku punya DJI mic supaya korang boleh bayangkan lah apa beza dia dari segi dia punya gain, dari segi dia punya noise dan lain-lain lah. So sekarang kita nak pergi keluar dalam kereta. Jadi ini adalah connected BYD Atto 3 EV car. Dia tak adalah bunyi enjin sangat, dia hanya bunyi jalan raya kejap lagi. So ini adalah audio testing untuk DJI mic kepada kamera ZVE1. Audio level dia pada kadar 16 dekat kamera dah. Dekat mikrofon standard aku buat default sahaja. So bagaimana kualiti dia sebelum kita tukar kepada Comica Vimo C3. Jom. Okey, sekarang kita merekod menggunakan mikrofon Comica Vimo C3 ni dalam kereta EV, dalam perjalanan atas jalan lah. Kita nak try trigger dia punya noise, nak try tengok beza tak beza. Sebab untuk DJI tu dia tak ada sangat dedicated macam noise cancelling. Dia secara defaultnya macam tu lah. Kalau korang nak noise cancelling, korang kena adjust dalam editing lah. Tapi untuk yang ini dia ada noise cancelling ataupun denoise punya function, punya button dekat sini. Di mana macam sekarang kita bergerak ni, ini adalah tanpa noise cancelling punya mode ataupun tanpa denoise lah. So kalau aku bawa laju sikit, okay, itu adalah bunyi di capture lah. Alright, dekat kamera setting sama 16 punya volume. Dekat sini secara defaultnya aku buat plus 2 ataupun volume dia 2 lah. Alright, sebab ada 4 level volume. Jadi sekarang kalau aku tekan bawah ni, dia akan tukar warna tau. Sekarang biru kan, dia akan tukar kepada hijau. So should be sekarang dalam mode denoise. Ada bunyi tak beza? Ada tak bunyi dia punya bunyi kereta mungkin kurang, suara aku mungkin berubah sikit. Sebab selalunya bila ada fungsi denoise ataupun noise cancelling ni, suara akan jadi a bit muffle untuk compensate denoise punya aktiviti yang berlaku tu lah. Okay guys, sekarang kita berada dekat area Bandar Hilir ni pukul 12.30 malam. Saja kita nak buat testing dekat real life dekat luar. Ada bunyi kereta, ada bunyi air pancut dekat bangunan merah ni. So sekarang kita tengah menggunakan DJI microphone RM1,500, setting yang sama. Jadi jom kita jalan-jalan sama itu. Jadi korang try tengok dari segi dia punya connectivity bila mana aku bercakap dan membelakangi receiver dan juga transmitter ni lah. Kita nak try tengok dari segi dia punya stability dan juga audio clipping adakah berlaku.
Tapi dalam keadaan biasa selalunya kita akan bercakap macam inilah menghadap kepada transmitter ataupun receiver dia. Jarang sekali kalau kita menghadap ke belakang lah, kecuali kalau kita buat vlogging style yang kita boleh katakan agak simple lah, bukan run and gun yang begitu jauh lah. Kalau korang perlukan satu mic untuk kegunaan yang lebih jauh, dia ada mic lain yang lebih profesional, yang ada antena ataupun mic-mic yang lebih sesuai lah. Alright, jadi jom kita pergi ke bahagian air terjun ni, kita try tengok dari segi dia punya noise dia macam mana. Alright. So mikrofon dekat aku klipkan dekat leher aku. So macam inilah dia punya audio dia dekat sebelah air terjun ni. Adakah korang dapat bezakan dari segi dia punya bunyi dia? Dan sekarang kita ada beca yang lalu tau. Dalam keadaan normal bila mana aku shoot dekat Melaka ni, struggle dia adalah untuk shooting dekat sini tanpa involving bunyi beca yang agak kuat sikit macam ni lah. So bagaimana kualiti dia? Jadi now jom kita tukar kepada mikrofon Komika Vimo C3. Kita nak try tengok dari segi dia punya denoise dia, adakah function ataupun tanpa denoise pun dah cukup memadai. Let's go. Okey, sekarang kita merakam pula menggunakan Komika Vimo C3 ni dalam mode yang biasa, bukan denoise, bukan noise cancellation. Kita nak try tengok dia punya bunyi macam mana. Hopefully adalah beca lalu kejap lagi. Tapi again dalam keadaan normal macam inilah. Hopefully tak ada audio clipping berlaku, sebab apa, jarak kita tak begitu jauh, dalam beberapa meter sahaja. Jadi kalau anda kata dekat Melaka, kalau kita borak-borak macam ni, sambil-sambil tu kita berjalan dan kamera berada pada jarak yang begini, bagi aku adalah quite reasonable. So again, jom kita ke air pancut, kita nak try tengok dari segi dia punya pengawalan audio noise sekeliling lah, tengok macam mana sebelum kita activatekan dia punya noise cancellation punya mode lah. Alright, so jarak masih lagi kekal antara receiver dan juga transmitter. Alright, so sekarang kita berada dekat sebelah pancut ni, air pancut ni. So ini adalah dalam keadaan tanpa denoise ataupun tanpa noise cancellation punya mode normal. Bagaimanakah dia punya kualiti dia? Alright, kamera dekat sikit. Alright, so now jom kita activatekan. 1, 2, 3. Alright, so sekarang adalah dalam mode denoise ataupun noise cancellation secara default dekat dia punya mikrofon clip ni lah. Bagaimanakah bunyi dia? Adakah kita boleh suppress banyak bunyi noise air ni berbanding tanpa? Kita cuba buka balik. Ini adalah tanpa denoise, secara normal punya rakaman. Adakah suara dan juga noise bunyi ni boleh dipisahkan secara bagus ataupun okey je? Dan sekarang adalah dengan mode denoise ataupun noise cancellation on. Adakah beza ataupun tak beza? Cuba korang komen dekat bawah. Hopefully berbeza lah. Sebab apa? Bila balik rumah baru kita akan tengok audio dia dekat komputer okey tak okey. Okay guys, sekarang kita nak cuba test distance punya testing. Just to put in perspective, sekarang kita menggunakan audio internal Sony ZV-E1. Kita setkan dia punya direction kepada front, dan kita setkan kadar dia sama saja, iaitu pada kadar 16 tetapan volume dia. Jadi nak tunjuk pada korang adalah kenapa kita perlukan sebuah mikrofon yang bagus, kenapa kita perlukan sebuah mikrofon. Untuk ZV-E1 ni, mikrofon internal dia cukup bagus. Kalau korang nak buat vlogging pada jarak yang macam ni, should be dia boleh tangkap suara dengan cukup bagus sekali. Tetapi the problem adalah korang perlukan wireless mic ataupun mic clip-on ni adalah untuk pergerakan yang lebih jauh lah. Contoh macam sekarang ni, I believe suara dah akan mula sayup-sayup kedengaran dan noise mula masuk tau. Bila mana suara kita dah dapat ditangkap, noise akan mula masuk. Jadi tak perlu pergi jauh sampai ke tahap ini saja. Aku rasa bunyi itu dah tak begitu memberasakan lah. Kalau kita nak edit, kita nak rendering pun dah tak begitu merasakan. So far dia bar masih lebih gerak ke? Bar masih lebih gerak. Akhirnya dalam keadaan normal macam ni, dia dah tak begitu memberasakan lah. Aku boleh kata sampai tahap ni jadi cukup sayup-sayup kedengaran lah. Okey, sekarang kita nak cuba buat distance punya test sikit lah. Nak try tengok berapa jauh boleh pergi. Secara idealnya jarang sekali lah kita record jauh daripada kamera, tapi kita just nak buat percubaan ini. Dan untuk testing distance ni, aku akan cuba untuk Komika punya mic saja. Untuk DJI tak payah, sebab apa, DJI basically memang aku dah buktikan, dah pernah pakai, memang tak ada masalah dari segi jauh yang aku nak pergi ni lah. Jadi jom, aku akan cuba sambil tu pusing-pusing ke belakang, membelakangi. Sebab apa? Advisable untuk kita menghadap kepada dia punya receiver lah, jangan membelakangi. Tapi secara normalnya kita akan bercakap pusing-pusing lah kan. Alright, jadi macam sekarang korang boleh dengar, ini adalah dalam mode bukan denoise atau mode tanpa noise cancellation. Aku pun tak sure dekat sana adakah audio capture ke tidak. Tapi nanti korang akan dengar lah dekat peringkat mana dia boleh clipping. Aku akan keep bercakap. Sambil tu aku akan cuba pusing. Macam sekarang ni aku dah berpusing dalam jarak yang agak jauh sikit. Alright, adakah bunyi dia okey? Kita kembali menghadap kepada kamera. Alright, sekarang kita dah mula masuk dekat kawasan sebelah air pancur ni. Sepatutnya korang boleh dengar bunyi air pancur masuk. Kita cuba untuk denoise kan. Alright, sekarang ada dalam mode denoise. Sepatutnya dia punya bunyi tu lebih suppress lah. Ada bunyi motor tengah-tengah malam ni lah kan. So aku akan jalan sampai dekat jam besar tu, nak try tengok adakah dia mampu capture. Kalau sampai jam besar ataupun sampai peringkat segini dia masih lagi boleh capture dengan sangat-sangat baik, itu dah cukup memberansangkan tau. Sebab apa, ini adalah jarak yang cukup jauh. Aku boleh katakan lebih kurang 50 meter macam tu kan. Memang cukup jauh. Cumanya mungkin korang dapat a bit dekat, sebab apa, dekat kamera tu kita tengah pasang mode dynamic stabilization, jadi dia akan crop
time 30 ke 40% lebih daripada yang tanpa stabilization lah. Alright, kita pusing belakang sikit. Kita try tengok ada clipping, kita ada clipping. Sekarang ni adalah dalam mode membelakangi dan kita cuba kembali kepada menghadap kepada kamera lah. Alright, kita sudah menghampiri kepada jam besar ni. Kita offkan denoise. Kita try tengok ini adalah mode tanpa denoise. Adakah bunyi dia okey tak okey? Adakah masih lagi kedengaran? Kalau tak kedengaran, nanti aku akan letak dekat paparan sekarang. Tapi kalau kedengaran, dia memang satu prestasi yang bagus lah. So betul-betul kita sekarang berada dekat sebelah jam besar. So guys, macam mana guys? Pada pendapat aku lah, lepas kita lakukan uji kaji audio testing untuk disk Comica Vimo C3 ni, aku boleh rumuskan untuk tanda harga dia lah RM399 untuk full set macam ni. Korang boleh dapatkan juga yang RM259 untuk yang set 1+1 tanpa casing dia ni. Kualiti terhasil ataupun audio terhasil daripada mikrofon ini adalah cukup memberangsangkan tau. First, suara dia tu, maybe kalau comparing to the DJI mic, side by side, kalau korang betul-betul guna train ears, mendengarkan pakai headphone, aku boleh katakan mungkin DJI mic tu bunyi dia agak full sikit lah, agak penuh, agak gemuk sikit, bunyi dia bassy sikit lah, agak sedap kedengaran without editing. Yang ini dia punya kedengaran tu cukup full, tapi not as full as DJI mic punya kualiti audio, itu saja. Tapi kalau korang dengar macam guna kat phone ataupun laptop without using dedicated audio file punya earphone, aku boleh katakan bunyi tersebut tak nampak ataupun kedengaran terlalu berbeza tau. Dan those benda korang boleh adjust masa post editing sebenarnya. Dekat dalam editing software korang boleh nak fullkan ke, nak naikkan bass ke, naikkan treble ke, apa-apa pun boleh. Tapi secara defaultnya DJI mic tu lebih full bunyi dia lah, on the train punya ears lah. Selain daripada itu, aku impressed juga dari segi dia punya stability condition. Macam korang nampak kita buat distance test tu, selalunya dalam keadaan normal lah, mic-mic seharga dia ni, dalam 10-20 tapak dia akan mula audio clipping tau. Even dalam 5 tapak ke depan, bila mana korang mula pusing saja, audio clipping akan mula berlaku, connection loss akan mula berlaku, bunyi noise atau bunyi connectivity yang tak stabil tu akan mula berlaku. Tapi untuk Comica Vimo C3 ni, dia tak berlaku langsung. Sampai jam besar tu, audio kekal stabil, kekal terhubung, bunyinya cukup sama daripada depan ataupun jauh. Yang ketiga adalah dari segi dia punya fungsi noise cancellation ataupun denoise tu, aku boleh katakan quite impressive lah. Sebab apa? So far untuk DJI mic dia tak ada perkara tersebut. Even though kita boleh lakukan masa post editing dekat dalam software, tapi to have such function, especially bila mana aku nak shoot dekat bandar belakang yang agak hingar, bila mana waktu peak hour, bila mana ada beca, ada turis yang ramai kan. So dengan adanya those small tweak tu, dia membantu untuk kita tak perlu nak control sangat kita punya voice tau. Sebab apa? Bila-bila kita kat luar bising, kadang-kadang aku terpaksa cakap kuat, jadi bila mana nak post editing tu susah aku nak edit balik benda tu tau. Tapi dengan ada fungsi macam ni, dia memberikan plus point untuk akulah. Dan dia punya denoise cancellation tu just nice. Dia taklah suppress suara sampai dengan suara-suara kau muffle. Dia just well balanced lah. Background tu well suppressed, suara kau well maintained. Itu adalah satu benda yang aku suka tentang mic inilah. Cumanya ada beberapa benda yang I wish that dia ada dari segi dia punya features, bentuk dia lah. Yang pertama, aku wish that dia hadir dengan this magnetic punya features lah. Sebab apa tau? Dalam zaman sekarang ni, bila mana kau letak mikrofon kat situ, kau buat shoot kat luar, automatically tau, orang tak pandang kamera, orang akan tahu kau tengah shooting something. Sebab apa? Ada mic terjojol dekat situ tau. So bagi aku, dia agak distracting lah bila mana korang nak pergi shoot dekat outdoor. Ataupun dalam video lah macam ni kan. Korang nampak, just using this magnetic, tersorok dekat dalam, audio still okay, tak nampak terjojol. Dan bila mana korang kelipik kat atas ni, dia akan buatkan call ni nanti ke depan, ke belakang, tak best bagi aku lah. Yang kedua, benda yang aku hoping that dia boleh coming in the upcoming punya model adalah dari segi dia punya connection lah. Bila mana korang nak hubungkan pada peranti, tak kisahlah kamera ataupun telefon lah. Sebab apa? Zaman sekarang ni kita banyak shoot guna telefon jugalah kan. So untuk DJI mic ni, dia ada satu connection yang kau boleh ubah pada lightning, pada type C. Just letak tukar dekat bawah tu. Dan benda tu bila mana korang sambung pada phone punya port dekat bawah tu, dia akan stay dekat situ macam a part of the phone tau. Instead of korang pakai kabel jack ni, dan nanti korang kena cari satu tempat untuk kepitkan dia supaya dia tak terjuntai lah kan. Aku kurang sikit gemar macam tu lah. So approach yang dibawa oleh DJI mic tu, dia lebih menyenangkan macam tu lah. Tapi kalau untuk yang macam Comica ni, kau kena pakai tu, kau kena cari docking kan. Here and there lah. Dia agak biasa. Yang DJI mic ni dia agak thoughtful sikit lah. Itu sahaja. Tapi for the price, kalau korang tanya pada aku, RM399 kalau korang nak comparekan pada RM1,500, ya, dia ada market dia tersendiri. Tapi I don't mind using this RM399 untuk my upcoming punya vlog ke, upcoming punya video. Sebab apa? Kualiti terhasil tu bagi aku cukup memuaskan. Alright, so again, kalau anda kata korang nak dapatkan, link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Ciao.